Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah binti Muza dengan nombor matrik A168251 akan membentangkan prosedur penubuhan bilikan tunggal dan tanggungjawabnya selepas penubuhan. Selamat sejahtera, nama saya Edward Cheong Wei Leong, nombor matrik A171856. Hari ini saya akan membentangkan tentang penubuhan perkongsian dan perkongsian liability terhad dengan tanggungjawab perkongsian dan bertanggungjawab perkongsian liability terhad. Selamat sejahtera, nama saya Leong Yi Hong, nombor matrik A167899. Hari ini saya akan membentangkan proses penubuhan syarikat dan tanggungjawab syarikat setelah ditubuhkan daripada aspek undang-undang. Antara prosedur penubuhan milikan tunggal ialah pertama, mengisi borang tiada nama, dan yang kedua, mengisi borang A, di mana borang A ini terdapat beberapa bahagian, iaitu bahagian A, maklumat perniagaan, bahagian B, maklumat cawangan, bahagian C, maklumat pemilik, bahagian D, maklumat jenis perniagaan, dan bahagian E, maklumat pengesahan oleh sekutu niaga. Seterusnya, kita akan hantar kepada pendaftar perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Seterusnya juga, kita akan membuat pembayaran sebanyak RM30 jika nama sendiri dan RM60 jika nama track. Yang kelima, mendapatkan borang D, iaitu sijil perakawan pendaftaran perniagaan. Jika hendak menamatkan perniagaan, hendaklah mengisi borang C, dan hendak untuk merubah perubahan untuk perniagaan, hendaklah mengisi borang B, di mana borang B1 ialah perubahan alamat perniagaan, borang B2 perubahan jenis perniagaan, borang B3 perubahan maklumat cawangan, dan borang B4 perubahan maklumat pemilik. Untuk prosedur penubuhan perkongsian konvensional, bermula dengan pendaftaran boleh didaftarkan menggunakan nama sendiri ataupun nama track. Jika menggunakan nama sendiri, tidak perlu memohon kelulusan nama perniagaan. Jika menggunakan nama track, perlu mendapat kelulusan daripada pendaftar perniagaan ataupun SSM. Nombor 2 adalah lengkapkan borang pendaftaran perniagaan baru itu borang A dengan mengisi maklumat yang diperlukan. Nombor 3 adalah rakan kongsi hendaklah menandatangani di ruangan maklumat pemilik dan di ruangan pengesahan oleh rakan kongsi. Nombor 4 adalah semua rakan kongsi perlu hadir untuk urusan pendaftaran. Yang kelima adalah perlu melampirkan dokumen yang berkenaan seperti surat kebenaran ataupun surat sokongan bagi jenis perniagaan taska, pusat tuition tarikan dan sebagainya, ataupun surat kebenaran ataupun sokongan daripada agensi berkaitan sekiranya diperlukan oleh pendaftar perniagaan. Yang terakhirnya adalah mendapatkan kesahihan pengakuan pendaftaran perniagaan yang dikeluarkan. Untuk prosedur penubuhan perkongsian liability terhad bermula dengan membuat tempahan bagi nama PLT, iaitu pendaftar perlu meluluskan nama PLT sebelum didaftarkan. Yang kedua adalah perlu menentukan seorang pegawai pematuhan, iaitu dipilih antara rakan kongsi. Pegawai pematuhan ini perlu mendaftar satu akaun MyLLP secara online dan mendapatkan ID di SSM. MyLLP akan menghantar satu email untuk mengesahkan email dan email kedua untuk meminta pegawai pematuhan tersebut untuk pergi ke SSM berhampiran dengan membawa kad pengenalan dan salinan email tadi untuk mendapatkan ID. Selepas akaun ini diverifikasikan aktif, pegawai pematuhan perlu menggunakan akaun yang diverifikasi ini untuk mendaftarkan syarikat PLT. Setiap pendaftaran syarikat PLT perlu membuat bayaran sebanyak RM500 Malaysia. Selepas daftar, dapatkan sijil pendaftaran PLT, iaitu perlu membayar RM60 Malaysia untuk mendapatkan soft copy sijil syarikat PLT ini. Seterusnya, saya akan membentangkan prosedur penubuhan syarikat. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum pendaftaran nama syarikat ialah pemohon hendaklah membuat tempahan nama di Pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Biasanya, mereka akan menolak pendaftaran nama syarikat sekiranya didapati nama tersebut tidak bersesuaian dengan polisi awam atau nama tersebut adalah sama atau serupa dengan nama syarikat yang telah didaftarkan dan nama tersebut telah diarahkan oleh menteri kepada mereka supaya tidak diterima untuk pendaftaran. Langkah kedua, pendaftaran. Pemohonan memperbadankan syarikat secara atas talian menggunakan salah satu daripada dua kaedah pemerbadanan. Kaedah pertama, pemerbadanan langsung, iaitu gabungan permohonan nama dan proses pemerbadanan syarikat. Atau kaedah kedua, tempahan nama, iaitu menyerah simpan permohonan pemerbadanan dalam tempoh masa 30 hari atau apa-apa tempoh yang lebih lama sebagaimana yang dibenarkan oleh pendaftar. Maksimum ialah 180 hari. Selain itu, dalam langkah kedua juga,
Pemohon hendaklah menyediakan dokumen-dokumen penubuhan syarikat berdasarkan Seksyen 14/3 Akta Syarikat 2016. Seperti status sama ada syarikat itu persendirian atau awam, jenis perniagaan, alamat yang dicadangkan bagi penjabat berdaftar syarikat yang dicadangkan, butiran anggota, butiran pengarah, butiran setiausaha. Dalam hal suatu syarikat berhak menurut share butir-butir mengenai kelas dan bilangan share yang hendak diambil oleh anggota. Dalam hal satu syarikat berhak menurut jaminan, amount setakat yang anggota mengaku janji untuk menyumbang kepada aset syarikat sekiranya syarikat itu digulungkan dan apa-apa maklumat lain yang dikehendaki oleh pendaftar. Langkah ketiga, penyerahan dokumen dan bayaran. Setelah butir-butir yang disebut tadi itu telah lengkap diisi, dokumen-dokumen tersebut perlu diserah kepada SSM beserta yuran pendaftaran. Langkah yang akhir sekali, perakuan pemerbadanan. Apabila satu permohonan oleh sesuatu syarikat dibuat berserta dengan bayaran, sijil perakuan pemerbadanan syarikat akan dikeluarkan. Antara tanggungjawab perniagaan melikat tunggal ialah mengikut Seksyen 2 Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, di mana perniagaan meliputi semua corak perdagangan, perusahaan, pertukangan, pekerjaan, profesion atau aktiviti lain yang dijalankan bagi mendapat keuntungan. Pendaftaran perniagaan perlulah didaftarkan tidak lewat 30 hari daripada tarikh menjalankan perniagaan di SSM. Nama perniagaan didaftarkan hendaklah terikat syarat dalam Kaedah 15, Kaedah-Kaedah Pendaftaran Perniagaan 1997, di mana tiada perniagaan boleh didaftarkan dengan suatu nama berikut kecuali dengan kelulusan menteri. Antara contoh yang tidak dibenarkan ialah nama berikut tidak berkaitan dengan Yang di-Pertuan Agong, Raja Pemaisuri Agong atau Raja bagi sebuah negeri adan atau seorang kerabat diraja atau naungan diraja termasuk perkataan diraja. Seterusnya, tidak mengandungi perkataan yang mencadangkan berhubungan dengan Jabatan Kerajaan Persekutuan Negeri, Badan Berkuasa, Pihak Berkuasa atau Perbadanan. Tidak mengandungi perkataan berhubungan dengan Kerajaan ASEAN, Commonwealth atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan akhir sekali, tidak mengandungi perkataan chartered atau mencadangkan dengan Pertubuhan Royal Charter. Untuk tanggungjawab perkongsian konvensional mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 adalah yang pertama, kita perlu ada paparan nombor sijil pendaftaran dalam setiap dokumen yang digunakan oleh perniagaan. Jadi setiap surat invoice perlu ada nombor sijil pendaftaran di atasnya. Dan juga yang kedua adalah paparan papan tanda perlu menunjukkan nama perniagaan dan juga nombor pendaftaran perniagaan. Dan ini adalah bermaksud di setiap tempat perniagaan yang didaftarkan ini perlu ada satu papan tanda. Jika perniagaan itu ada cawangan, perlu meletakkan papan tanda di luar setiap cawangan. Dan yang ketiga adalah untuk permohonan pembaharuan pendaftaran perniagaan. Ini permohonan perlu dibuat 30 hari sebelum tarikh luput pendaftaran yang terakhir. Dan juga yang terakhir adalah perubahan butiran pendaftaran perniagaan. Ini perlu diserahkan kepada pendaftar dalam 30 hari perubahan itu telah dibuat. Bagi tanggungjawab perkongsian liability terhad pula adalah nombor 1, paparan nama dan nombor pendaftaran. Jadi setiap PLT perlu memamparkan nama dan nombornya di luar pejabat pendaftar dan juga tempat perniagaannya. Dan untuk setiap kepala surat, invoice, bill dan dokumen-dokumen rasmi lain juga perlu memasuki nama dan nombor pendaftaran. Yang kedua adalah daftar dan dokumen hendaklah disimpan di pejabat berdaftar, iaitu di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012, notis pendaftaran, daftar nama dan alamat setiap perkongsi dan pegawai pematuhan, suatu salinan perakuan tahunan yang terkini, suatu salinan apa-apa pernyataan yang diserah simpan dengan SSM, sijil perakuan yang dikeluarkan oleh SSM, semua salinan perjanjian PLT dan salinan apa-apa surat cara yang berhubungan dengan apa-apa gadaian yang dibuat hendaklah disediakan untuk semakan, dan apa-apa dokumen lain yang dikehendaki oleh SSM dari semasa ke semasa untuk disimpan. Yang ketiga iaitu rekod perakaunan teratur. Jadi, setiap PLT hendaklah mengekalkan rekod perakaunan dan rekod lain yang dapat menjelaskan urus niaga dan kedudukan kewangan PLT secara tepat dan membolehkan akaun untung rugi dan kunci kira-kira disediakan dari semasa ke semasa.
Rekod bakaran dan rekod lain tidak perlu diaudit dan akan dikekalkan selama 7 tahun dan hendaklah disimpan di pejabat berdaftar ataupun mana-mana yang difikirkan sesuai. Selaras dengan garis panduan penyimpanan rekod LHDN, semua dokumen perakanan perlu disimpan dalam bentuk asalnya, hard copy, walaupun ia boleh ditukar kepada bentuk elektronik iaitu soft copy untuk memudahkan semakan. Rekod perakanan perlu disediakan jika pegawai LHDN meminta salinan asal. Yang keempat adalah peristiharan tahunan mengikut Seksyen 68 di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Setiap PLT hendaklah mengemukakan butiran seperti yang ditentukan oleh SSM dan disertakan dengan dokumen-dokumen seperti yang perlu dilampirkan dengan peristiharan. Peristiharan pertama tahunan perlu dibuat dalam tempoh 18 bulan dari pendaftaran ataupun 90 hari dari tamatnya tahun kewangan yang mana datang dahulu. Oleh itu, peristiharan tahunan perlu dibuat dalam tempoh 90 hari dari tamatnya tahun kewangan PLT. Yang terakhir adalah pendaftaran perubahan butiran PLT. Mengikut Seksyen 17 di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012, jika apa-apa perubahan dibuat atau berlaku dalam butiran yang didaftarkan bagi sesuatu PLT ini hendaklah memaklumkan kepada SSM dalam tempoh 14 hari selepas perubahan berlaku pada butiran. Seterusnya, saya akan membentangkan tanggungjawab syarikat setelah ditubuhkan daripada aspek undang-undang. Tanggungjawab pertama, sesuatu syarikat hendaklah mempamerkan nama berdaftarnya dan nombor pendaftaran di pejabat berdaftar, tempat perniagaan, tempat di mana rekod perakaunan tersimpan. Syarikat juga perlu menzahirkan nama berdaftarnya dan nombor pendaftaran syarikat pada dokumen-dokumen seperti surat perniagaannya, notis dan penerbitan rasmi yang lain, laman sesawangnya, dan sebagainya. Tanggungjawab kedua, setiap usaha syarikat perlu dilantik dalam tempoh 30 hari selepas pemerbadanan syarikat. Selain itu, syarikat perlu menyimpan dokumen-dokumen di pejabat berdaftar seperti notis pendaftaran dikeluarkan, semua daftar, buku, rekod, dan dokumen yang diperlukan. Minit semua mesyuarat ahli dan resolusi ahli dan resolusi lembaga dan AJK lembaga, dan lain-lain lagi. Di samping itu, syarikat perlu menyimpan rekod perakaunan dan lain-lain rekod lengkap yang memberi penjelasan penuh berkaitan urus niaga dan kedudukan kewangan syarikat, serta membolehkan akaun untung rugi dan kunci kira-kira yang betul dan tepat, dan apa-apa dokumen yang dikehendaki untuk dilampirkan dengannya disediakan. Kesemua laporan tepat dibuat pada rekod perakaunan dan lain-lain rekod dalam tempoh 60 hari selepas lengkapnya urus niaga, di mana segala yang berkaitan dengan perakaunan dan lain-lain rekod disimpan bagi tempoh 7 tahun. Semua dokumen perakaunan perlu disimpan di dalam bentuk asal. Seterusnya, sesuatu syarikat hendaklah menyerah simpan dengan pendaftar suatu penyata tahunan bagi setiap kalender tahun, tidak lewat dari 30 hari dari tarikh ulang tahun pemerbadanan syarikat. Selain itu, pengarah syarikat hendaklah menyediakan penyata kewangan dalam tempoh 18 bulan dari pemerbadanan dan seterusnya 6 bulan dari tarikh tamat tahun kewangan. Tanggungjawab seterusnya, setiap syarikat perlu menghantar satu salinan penyata kewangan dan laporan bagi setiap tahun kewangan kepada setiap anggota syarikat, setiap individu yang berhak menerima notis mesyuarat agung, setiap juru audit syarikat dan pemegang debentur syarikat atas suatu permintaan yang dibuat kepada syarikat. Akhir sekali, penyata dan laporan kewangan dalam kes syarikat swasta perlu dilaporkan kepada SSM dalam tempoh 30 hari dari tarikh penyata dan laporan kewangan diedarkan kepada ahli-ahli. Sekian, terima kasih.